Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan Ipoh Timur nombor 2. Ya, sila. Timbalan Yang di-Pertua, Ipoh Barat tengah melihat saya. Mungkin walaupun soalannya daripada Ipoh Timur, tapi soalan Ipoh Barat tengok saya. Pasal semalam dia sudah tanya soalan ni kepada Yang Berhormat Datuk Razali. Sama punya soalan. Dan ini banyak kali dia sudah tanya. Jawapan sudah pun dibekalkan, tapi walau bagaimanapun saya menghormati Ipoh Timur. Saya jawablah, sabar Ipoh Timur, saya duduk dekat sana, Taman Merdeka. Yang Berhormat, kita ceriakan. Bukan pagi-pagi ni mau gurau senda. Guru sendiri jangan, kenapa serius? Akan cepat tua Yang Berhormat. Ya, sila. Kita teruskan. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Pertanyaan yang sama telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ipoh Barat, kawan saya, dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa ke atas rang Undang-Undang Perbekalan 2017 dan telah pun dijawab oleh rakan seperjuangan saya Yang Berhormat Datuk Razali Ibrahim. Walau bagaimanapun, untuk makluman ahli yang berhormat, daripada Ipoh Timur, Malaysia telah menandatangani Arms Trade Treaty. Treaty tersebut pada 26 September 2013. Walau bagaimanapun, Malaysia hanya bersedia untuk menjadi negara anggota treaty tersebut atau merektifikasikannya sebaik sahaja proses pelaksanaan segala kerangka perundangan, dasar dan hal ehwal pentadbiran yang berkaitan diselaraskan sepenuhnya dengan peruntukan treaty tersebut oleh Kementerian Luar Negeri. Dengan nasihat daripada AG Chambers, ya. Pada prinsipnya, Malaysia menyokong penubuhan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ataupun International Criminal Court sebagai tribunal jenayah antarabangsa tetap yang pertama untuk memastikan jenayah antarabangsa yang serius seperti genosid, jenayah perang, jenayah terhadap kemanusiaan dengan izin crimes against humanity, dan jenayah pencerobohan, crimes of aggression, dibawa ke muka pengadilan. Namun bagi maksud Malaysia menjadi negara pihak kepada Statute Rome tersebut, pemerhatian dan implikasi dari segi undang-undang adalah seperti berikut. Pertama, keberkesanan Mahkamah Jenayah Antarabangsa dalam melaksanakan fungsi dan kewajipannya selaras dengan prinsip complementary sebagaimana yang diperuntukkan di bawah artikel 1 Statute Rome perlu dipastikan. Ini adalah berdasarkan pemerhatian bahawa kes-kes mahkamah jenayah antarabangsa yang melibatkan situasi di Kenya dan Libya gagal mengambil kira prinsip complementarity tersebut, iaitu pendakwaan di peringkat domestik oleh Kenya dan Libya masing-masing perlu diberi keutamaan terlebih dahulu sebelum kes dibawa ke peringkat Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Dalam erti kata lain, pemakaian prinsip ini dalam kes-kes sedia ada tidak menunjukkan bahawa ianya dilaksanakan dengan efektif. Artikel 27 Statute Rome memperuntukkan bahawa kekebalan immunity atau peraturan-peraturan khas yang terpakai bagi seseorang semasa menjandang jawatan resminya di bawah undang-undang domestik atau antarabangsa tidak boleh menghalang Mahkamah Jenayah Antarabangsa daripada melaksanakan bidang kuasanya ke atas orang sedemikian. Inilah masalahnya Yang Berhormat. Penerimaan terhadap artikel ini merupakan salah satu aspek penting kerana ia menyentuh isu kekebalan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di bawah fasa kurungan 1 perkara 32, fasal kurungan 2 perkara 181, perkara 182 dan perkara 183 Perlembagaan Persekutuan. Dalam hal ini, apa-apa pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan yang melibatkan hak keistimewaan dan kekebalan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja terlebih dahulu selaras dengan fasal kurungan 4 perkara 38 perlembagaan tersebut. C, ya, Malaysia boleh mempertimbangkan
untuk membenarkan Mahkamah Jenayah Antarabangsa melaksanakan bidang kuasanya ke atas suatu kesalahan sekiranya ia berlaku di Malaysia walaupun tidak menjadi negara pihak. Hal ini diperuntukkan dalam artikel 12/3 Statute Rome yang membolehkan negara-negara bukan pihak memasukkan suatu deklarasi ad hoc dengan Mahkamah Jenayah Antarabangsa bagi maksud tersebut, tetapi dua-dua negara yang terlibat mesti ada mutual consensus dengan izin. Perkara utama yang menjadi persoalan adalah berhubung kebebasan Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Artikel 13B kurungan B Statute Rome antara lain memperuntukkan bahawa Mahkamah Jenayah Antarabangsa boleh melaksanakan bidang kuasanya terhadap jenayah antarabangsa, iaitu genocide, jenayah perang, jenayah terhadap kemanusiaan dan jenayah pencerobohan sekiranya rujukan dibuat oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang bertindak di bawah bab ke-7 piagam PBB. Di dalam hal ini diperhatikan bahawa terdapat pengaruh Majlis Keselamatan PBB terhadap kebebasan Mahkamah Jenayah Antarabangsa dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Peruntukan-peruntukan tersebut secara langsung membenarkan negara-negara ahli Majlis Keselamatan yang tetap dan tidak tetap yang bukan negara pihak kepada Statute Rome mengambil tindakan untuk merujukkan sesebuah negara bukan pihak ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Pada masa ini, 3 daripada anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, iaitu Amerika Syarikat, China dan Rusia adalah bukan negara pihak kepada Statute Rome. Selanjutnya, berdasarkan situasi-situasi yang telah dirujuk ke Majlis Keselamatan PBB setakat ini, konteks keputusan ini diambil adalah tidak jelas. Contohnya, situasi Sudan dan Libya dirujukkan ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa manakala situasi di Iraq ketika operasi Iraqi Freedom 2013 dengan izin maupun situasi di Palestin telah tidak dirujukkan. So tidak ada konsistensi dari segi pelaksanaan dengan izin ya. Justru penyertaan Malaysia dalam Statute Rome perlu dikaji dan diberikan pertimbangan yang sedalam-dalamnya oleh kerajaan dan agensi peneraju kerana ia menyentuh perkara-perkara yang mempunyai implikasi undang-undang yang serius seperti kedaulatan Malaysia dan kekebalan yang di-Pertuan Agong. Pemerhatian yang berterusan perlu dibuat terhadap perkembangan kes di luar negara yang dibawa ke hadapan Mahkamah Jenayah Antarabangsa seperti Sudan dan Kenya untuk melihat keberkesanan dan kebebasan Mahkamah Jenayah Antarabangsa dalam melaksanakan fungsi dan kewajipannya bagi memastikan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ini dilaksanakan sebagai satu mahkamah yang adil dan bebas. Sekian, Yang Berhormat. Ya, Ipoh Timur. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan beliau. Seperti mana yang Timbalan Menteri telah maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini, kedua-dua statut ini telah pun ditandatangani lama dan hanya satu ratifikasi saya belum dapat dijalankan. Atas ATT, saya tidak nampak apa halangan Malaysia sekarang daripada jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri. Okay. Malaysia telah menunjukkan dan memberikan komitmen tinggi di dalam antarabangsa mengatakan komitmen Malaysia untuk meratifikasikan ATT tersebut. Malah kami telah menganjurkan satu regional conference pada tahun 2015 dan kemudiannya mantan menteri yang lalu Yang Berhormat Batang Sadong telah pun memberi komitmen bahawa Malaysia akan meratifikasikan ATT tersebut. Jadi kami tidak faham kalau di dalam di antarabangsa kami mengatakan kami akan jalankan ratifikasi terus, tapi kenapa di dalam Dewan ada pula masalah, itu ATT. Yang kedua, saya hanya nak sentuh satu saja. Atas jawapan Timbalan Menteri saja, mengatakan Malaysia kita boleh mempertimbangkan untuk rujuk kepada ICC secara ad hoc. Tapi Timbalan Menteri sendiri tahu, itu memerlukan konsensus daripada kedua-dua pihak.
Jadi seperti kes MH17, laporan JIT yang baru-baru ini mengatakan buk misal itu datang daripada Rusia. Jadi kalau Rusia tak setuju, kami tak boleh rujuk kepada ICC, dan mana telah menyebabkan kematian lebih daripada 300 penumpang MH17 tersebut. Jadi janganlah kita terlepas lagi peluang untuk menjadikan kes-kes ini mendapatkan satu keadilan kepada family, keluarga mereka yang telah terkorban dalam nahas tersebut. Adakah Malaysia sebagai kerajaan yang telah memberikan komitmen nyata, jelas, terang, tapi tidak ingin meratifikasikan? Hanya cabinet approval saja yang perlukan sekarang. Itu saja. Ya. Jawapan menteri dah panjang, soalan pun panjang-panjang. Saya akan jawab dengan pendek. Ya. Ya Muhammad, Timbalan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasihlah. Pertama, kesediaan Malaysia sudah pun tertera, sudah diberitahu. Cuma lunas-lunas dan juga keperincian perjanjian itu perlu dikaji betul-betul sebelum ditandatangani. Saya dah beritahu dalam jawapan tadi peringkat pertama. Dan saya setuju bahawa kesan-kesan daripada kepada keluarga itu begitu mendalam. Itu sebab pada awalnya kabinet telah setuju. Dan bila dia hantar balik kepada kementerian dan AG, maka ada perkara-perkara yang perlu dihalusi lagi. Setelah betul-betul dihalusi, kalau sekiranya keadilan itu nampak seluruh dari peringkat antarabangsa itu, boleh kita ratifikasikan perjanjian ini. Dan saya tidak mau saya mengakui bahawa kita tidak mau menjadi vulnerable dengan izin. Dalam keadaan tertekan untuk tanda tangan dan kedaulatan negara tergadai. Itulah prinsip yang digunakan. Tapi secara khususnya kita bersedia untuk dengan ratifikasi ini. Cuma tunggu untuk dilunaskan. Terima kasih. Ya, Kota Tinggi. Terima kasih, Speaker. Soalan saya pada Menteri, 231 juta Malaysia terkorban abad 20 sebab senjata. Sebab utama je pemerdagangan senjata. Dan menurut SIPRI, iaitu Stockholm International Peace Research Institute based in Sweden, kebanyakan senjata yang dijual, 85% adalah negara-negara yang menjadi anggota Majlis Keselamatan. Jadi hari ini orang yang jual senjata ni nak regulate. Jadi soalan saya kepada Menteri, saya minta kerajaan supaya berhati-hati dalam kita meratifikasi ini dan melihat pasti senario dalam penandatanganan treaty ini supaya kita tidak terjebak dalam usaha-usaha kita yang lakukan, umpamanya macam berlaku di Ukraine MH17. Apa pandangan Menteri? Terima kasih Yang Berhormat. Itulah sebabnya saya balik kepada konsep tadi. Kalau kita double standard untuk negara maju dan juga untuk negara kita, maka kedaulatan kita terabai dan akan diperdagangkan. Itu sebabnya kita tengok senario di Iraq, Kenya, Libya yang saya katakan tadi, di mana kalau kita gunakan lunas-lunas adil untuk membicarakan semua di peringkat ICC, maka boleh kita terima dengan senang. Tapi ada juga berat sebelah. Kadang-kadang untuk kepentingan domestik, untuk domestic policy, foreign policy di kompromi. Itu sebabnya kita kena lihat betul-betul siapa dan siapakah akan mengawasi ICC. Adakah kuasa-kuasa terbesar atau ada satu fraternity yang betul-betul adil dalam melaksanakan ini. Saya setuju reaksi daripada Ipoh Barat adalah kerana MH yang telah membawa kepada penderitaan. Tapi kita akui dalam kita simpati, tetapi perjanjian ini satu yang begitu besar sekali, implikasinya besar. Kita kena betul-betul melihat dulu sebelum kita buat. Kita setujulah double standard ni. Terima kasih Yang di-Pertua. Ada lagi? Semalam pun dah panjang, pagi ni pun dah panjang. Manis senyuman Ipoh Barat, sila. Terima kasih Datuk Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Walaupun sangat sedap untuk dengar, tapi ada banyak inkonsistensi. Datuk Yang di-Pertua, saya perlu mula dengan katakan saya adalah setiausaha untuk Parliamentarians for Global Action, di mana pengerusi adalah Yang Berhormat Datuk Seri Nazri Padaranggas,
dan timbalan adalah Datuk Seri Nancy yang berhormat. Saya nak ingatkan bahawa soalan foreign policy compromise untuk mengkaji itu semua tak wujud sekarang, because the highest body of this country to ratify, to agree to a treaty is the cabinet. Kalau cabinet sudah membuat keputusan pada 2011, who are others to ask any question in this country? Itu sudah cakap. Bila kita cakap sampai semalam, sampai hari ini, 12 tahun in parlimen, saya dah bangkitkan perkara ini. Yang berhormat Timbalan Menteri, saya cadanglah. There are many intricacies on this matter. Jangan kita lupa, Datuk Yang Dipertua, pada 7 hari bulan Jun 2010, apa Dewan Rakyat buat? Ada satu sesi emergency untuk 2 hari. Untuk apa? Untuk merujuk Israel ke International Criminal Court. Kita cadangkan menggunakan vehicle International Criminal Court melalui Turki. Resolusi nombor 7 diterima oleh Parlimen. Bukankah perkara ini satu perkara di mana kita telah kaji sedalam-dalamnya? Pada waktu sekarang, mengkaji dan kaji itu semua di sekolah lah yang berhormat, dengan with the highest respect. Tetapi selepas saya kata, selepas kabinet membuat keputusan dan 2 hari sebelum ini Timbalan Menteri Dalam Negeri mengatakan bahawa perkara itu telah dirujuk kepada Pegawai Negara untuk Pegawai Negara membuat dokumentasi untuk menserah kepada United Nations. Itu saja. That is automatic. Tidak ada soalan boleh ditanya. There is no more question. Who can question the cabinet? Can you question the cabinet? No. Kabinet tidak bagi apa-apa arahan untuk mengkaji. Saya haraplah yang berhormat, kalau boleh tolong, saya pohon agar yang berhormat boleh mengadakan satu perbincangan dengan Parliamentarians for Global Action, di mana saya setiausaha dengan ahli-ahli Parlimen, dengan AG Chambers. Kerana in these 12 years, many people have come and gone in AG Chambers, tapi saya lagi sini ada. All yang berhormat, on all the issues, yang Senator Deomani, with respect, yang bangkitkan, I can answer one after another. Kalau Jordan, an Islam country, absolute monarchy, can become member, no reason. So can you at least arrange with the meeting supaya perkara ini dapat facilitate? Thank you. Baik, Timbalan Yang Dipertua, saya terharu dengan emosi kerana he's involved dalam benda ni lama, I know. Dengan izin, he's very involved in this mechanism to make sure he's very passionate about it. Cuma if a cabinet decision is made dengan izin, there is always these things of making sure that the legal clauses are very made perfect. Because this is very, it's very ambiguous when you write. You must make sure it's done. Yeah. And I agree with you. Saya akan bantu dengan izin Timbalan Yang Dipertua untuk membantu supaya perbincangan ini boleh saya akan bincang dengan bos-bos, your bosses, so you can talk to them. You kawan sendiri pergi bincanglah dengan, mesti this boleh dimudahcarakan. Where are the problems? Tapi going to the bigger picture, how do you reconcile dengan izin the constitutional powers that we in this Dewan luluskan for the king? When that is the crossroad, we have to find answers first. Itulah sebabnya. But anyway, this can be done. Thank you. Terima kasih yang Timbalan Yang Dipertua.